about 8 years. This house has so many children, parents, victims, perpetrators that datang and ask for help. And I've never gotten the support from any male Malay to do this. We never found any male Malay for 4 years. That was the hardest point to know, that even the Muslim and even the Malays are not helping. It's not working. Or I fail. Dalam only 30% orang dewasa akan percaya kepada anak-anak yang bercerita tentang penderaan seksual. Only 30%. Tetapi dalam kebanyakan kes yang reported, 98% is true. Antara 3 kes utama kan, macam rogol, cabul kehormatan, seks luar tabi'i kan, dia memang banyak. Kebanyakannya 60% adalah melibatkan kanak-kanak. Bangsa penderaan seksual ini memang akan ada impak yang berpanjangan sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau penderaan seksual itu tidak diberitahu ataupun tidak siapa-siapa pun tahu. We never found any male Malay for 4 years to go into Tafiz, who have a better religious background, to help one another, to help protect children. They will be braver. They'll do it publicly. They will sell your kids openly if you don't do anything about it. Keganasan seksual terhadap kanak-kanak atau lebih spesifiknya pedofilia merupakan satu masalah sosial yang kurang dibicarakan di kalangan masyarakat kerana ianya dikira sebagai tabu. Kita sering melihat pelbagai keganasan dan pencabulan hak-hak khususnya kanak-kanak yang berlaku saban hari. Seringkali di antaranya juga, kita saksikan pelbagai jenayah keselamatan, penculikan, rogol dan pencabulan yang cukup mengerikan dan amat menyedihkan. Adakah kita sebagai warga Malaysia tidak cukup prihatin dengan kezaliman yang berlaku di sekitar tetangga kita sendiri? Apakah unsur-unsur seksual dan pornografi yang keterlaluan dalam media masa hingga menyebabkan kesan kepada kerosakan psikologi? Untuk merungkaikan lagi isu-isu dan persoalan-persoalan ini, ikuti kami dalam mengupas mengenai isu jenayah seksual dan penderaan terhadap kanak-kanak. Untuk temu kami yang pertama, kami telah berjaya mendapatkan aktivis sosial dan kanak-kanak yang terkenal iaitu Encik Syed Azmi untuk mendapatkan pandangan beliau. Encik Syed Azmi merupakan aktivis yang tidak asing lagi dalam mendedahkan dan menangani pelbagai kes-kes pencabulan dan penderaan terhadap kanak-kanak. Pedophiles are a group of people, very specific mental disorder people ni yang very much cari dan menggemarkan benda-benda yang menggairahkan dan mencapai ke puncaknya, whatever term you use, dengan kanak-kanak bawah 12. Okay, so bila itu and the thing is about them is they're super smart. And I have to admit that based on my experience lah. Jadi dia super smart and dia ni jenis yang suka bermegah-megah, makanan sweets and treats yang dia gunakan untuk entice the boy or the girl or the child. And then macam mana dia berjaya mendapatkan budak tu buat apa yang dia nak dan menyimpan rahsia. So the grooming process semua tu diikut, but dia actually bagi elemen-elemen lain. Sexual abusers ni, there's this process called grooming process. Grooming process ni ialah proses yang macam mana dapat budak, macam mana dia benang. Okay, so basically there's 5 steps. So the first step is mencari peluang. Okay, so dia akan cari peluang. So dia, kalau dia rasa tempat dia tu, dia kata okay, banyak shopping mall yang budak suka lepak arcade. Okay, fine. And then second, dia akan target 1% daripada observation dia akan target 1% yang dia rasa boleh menang. So maknanya so dia boleh menang. Dan thirdly is sentuhan terbuka. Maknanya dia boleh ajak minum. So semua orang nampak macam dia ajak minum je, tak salah pun. Apa salahnya ajak minum? So dia ajak minum mungkin banyak kali. So lepas ajak minum makin lama makin baik, makin lama Starbucks mungkin, things like that. And then dia ajak datang rumah. So selama ni baik je.
saja atas mak. So itu adalah sentuhan secara tertutup, mana public tak nampak tapi public tahu, and they condone it at first. So for children, before we get to that one, for children, misalnya dia hari raya ramai budak, daripada ramai budak seorang tu senyap, daripada yang senyap tu dia salam ke apa tu, dia cium pipi ke apa ke macam tu kan, dapat duit raya lebih. Jadi mak bapak kata baiknya, jadi masuk bilik untuk yang lain. So kan, so bila dia dah berjaya macam tu, so itu akan musnah lah that time kan. So lastly is menyimpan rahsia. So that's the 5 steps of all angle of pedophile. So budak ni sebenarnya it's like kain putih, very clean. It's how God made them to be. And so our job as good citizens is to color them with rainbows of colors they want to color. And when they abuse, so it tarnish the white cloth, and then dah suruh simpan rahsia tu, it tarnish the whole cloth. So when they say, and the first thing you say, ya ke tipu kot, is the day that they will throw away the cloth and they will create a different cloth that is so dark that any colours they say no point, because ya ke tipu kot. So all children will tell me this. Nanti tak ada orang percaya, nanti kena bawa sekolah, nanti mak bapak cerai, nanti ayah masuk jail, nanti tak ada gaji, tak boleh makan, tak boleh jumpa adik-beradik, nanti kena pindah rumah anak yatim, nanti kan orang nak pukul kita, orang nak marah kita, orang tuduh kita berogol, nanti I can give you millions. Seterusnya, kami telah menemui Dr. Zul Azlin Razali dari Universiti Sains Islam Malaysia untuk mendapatkan pandangan beliau dari sudut psikologi. Beliau merupakan pakar psikologi yang pernah menulis buku berkaitan dengan pedofilia, selain berpengalaman merawat mereka yang pernah menjadi mangsa pedofilia. Pedofilia itu sendiri adalah satu deviant ataupun kelainan, dia satu abnormality dalam kecenderungan seksual. Dia terletak di bawah kecenderungan parafilia. Bila kita melakukan sesuatu yang kita suka, seperti juga makan, dia seks juga melahirkan hormon suka, hormon gembira. Di dalam kita ada circuit ataupun litar neuron kita yang dipanggil reward system. Dia melibatkan pelbagai struktur otak lah, namanya antaranya amigdala contohnya. Itu dia punya struktur. Antara struktur ni pula dia ada messenger ni kita panggil dopamin ni. So bila kita buat satu yang kita suka, dopamin ni increase. Ini secara ringkas lah. So tak kisahlah itu makan ke ataupun seksual. In fact bila kita ambil dadah, certain dadah tertentu membuatkan kita high. Kenapa kita high? Because of this dopamine. Reward system kita naik. So ketagihan ini adalah satu proses ketagihan. Ketagihan bila kita buat sesuatu, dopamin naik, dan bila sampai satu masa tertentu kita nak lagi dopamin tu naik. That's why itu berlakunya ketagihan. Jadi sebagaimana dadah juga, pornografi juga bersifat seperti unsur dadah juga. Kita dah tengok kali ni, dan after a few days kita dah segian balik, because kita crave for the increase of dopamine tu, dan kemudian kita tengok lagi. Masalah yang ketagihan ni adalah kita ada unsur dipanggil tolerance. Tolerance ni adalah kesan euforia tu, kesan euforia yang sama tu di masa akan datang memerlukan dos yang lebih tinggi. Katakanlah macam dadah hari ini ambil satu tube heroin, satu feed, dapat satu high tinggi ini, best. 3 days, after 3 days pun kita nak satu tube juga. Fast forward dari 3 days sampai ke 1 bulan, most probably kita tak boleh lagi satu tube. Kita memerlukan 2 tube untuk dapatkan euforia ataupun high yang sama. So, seperti juga pornografi. Kita mungkin akan after satu masa tertentu, kita akan memerlukan dos pornografi yang lebih tinggi. Mungkin lebih kerap, lebih dahsyat pornografi ni. That's why kadang-kadang pornografi sekarang dah lebih
pelik-pelik. That's why ada pornografi pedofilia. Because of this, kita nak capai high yang sama. So at the end of the day, bila bercakap tentang kerosakan psikologi manusia, bila tengok pornografi, kita kena bercakap daripada sudut ketagihan. Kita analoginya dari sudut ketagihan. Memang orang ketagihan, psikologi otaknya rosak. Bagi saya membuat bicara kami yang terakhir, kami amat berbesar hati di atas kesudian pihak PDRM untuk memberikan pencerahan dari sudut pihak berkuasa serta isu-isu yang berkait dalam perprosesan undang-undang. Ikuti perbualan kami bersama Superintendent Siti Kamsiah Hassan dari bahagian Siasatan Seksual Penderaan dan Kanak-kanak Jabatan Jenayah PDRM. Saya nak perluaskan sikit skop pedofilia tadi. Saya nak sebut secara jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Sebab kalau saya kata jenayah pedofilia saja, sikit. Jadi sasaran dia adalah kecil, kes dia adalah sikit kan. Tapi saya lebih pada jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kerana sebagaimana yang saya cakap tadi, 60% adalah mangsanya adalah terdiri daripada kanak-kanak. Berdasarkan kita punya statistik 3 kategori utama kesalahan. Di sini pada saya, kanak-kanak ni memang patutnya kita melindungi dia kan. Kanak-kanak ni dia satu orang kata kelompok masyarakat ataupun individu yang seseorang yang umur bawah 18 tahun kan. So mereka ni adalah orang yang perlu dilindungi. Jadi seharusnya pada saya ibu bapa terutamanya dia perlu melindungi lah, terutama orang yang utama sekali adalah ibu bapa. Mereka ni yang harus melindungi anak dia. Kerana kes-kes yang berlaku berdasarkan senario kes di Malaysia ni, kes yang melibatkan kanak-kanak ni bukan sahaja pedophile yang terdiri daripada orang asing, stranger kan. Tapi dia merujuk kepada orang yang dikenali. Kerana rekod kita menunjukkan 80% kes di Malaysia ini adalah mereka yang dikenali. Bermakna terdiri daripada ahli keluarga, orang rakan-rakan ataupun kenalan baru dan juga saudara mara. Kita tak boleh cegah kalau benda tu sebelum berlaku, kecuali benda tu dicegah oleh ibu bapa, individu-individu yang hampir dengan kanak-kanak tersebut dan juga agensi-agensi lain yang turut sama, NGO, untuk bagi kesedaran. Pihak polis kita boleh tangkap, kita boleh siasat, bawa ke muka pengadilan, dan pihak mahkamah pula menjatuhkan hukuman yang sewajarnya dengan adanya undang-undang yang kita adalah. Kalau kita rasa ada kelemahan, kita akan buat penambahbaikan. Macam setakat ni saya nak kongsi sikit lah, macam daripada apa senario kes kita yang dah tengok, macam di 11 kan kita tengok dari semasa ke semasa undang-undang tu sentiasa ada penambahbaikan. Kalau dulu kita tidak ada undang-undang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang khusus kan, undang-undang khusus, kita tidak ada peruntukan undang-undang untuk kes pornografi, child sexual grooming ataupun amang seksual. Sekarang kita ada. Kalau dulu kita hanya ada kanun keseksaan yang hanya rogol, cabul, kes-kes liwat. Tetapi disebabkan kita tengok trend jenayah semasa, ada kes-kes yang bila mana kita tengok, contohnya macam dia tidak ada pornografi. Kat Malaysia sebelum ni tak ada, sebelum 2017. Jadi bila kita tengok, tu kelemahan. Sedangkan kes-kes macam ni dah ada kanak-kanak menjadi mangsa untuk pornografi. Jadi itulah kita buat dengan agensi seperti Jabatan Peguam Negara, dengan kementerian, kementerian-kementerian yang berkenaan untuk buat perbincangan penambahbaikan dari segi undang-undang. Jadi maka lahirlah benda ni, kita akan sentiasa melihatlah, membuat penambahbaikan. Macam pihak polis akan bagi input-input, pihak NGO lain pun akan bagi input apa yang dikehendaki oleh masyarakat, apa yang berlaku dalam masyarakat. So my advice to family and parents is, I'm not your hero actually. The hero is the community, it's you. You are the hero for this. You know, you can do what I do because I started with nothing. I started with nobody, no background, no contact, nothing, no network, no money, nothing. Mangsa penderaan seksual ini memang akan ada impak yang berpanjangan sebenarnya. Lebih lagi kalau penderaan seksual itu tidak diberitahu ataupun tidak siapa-siapa pun tahu.
ada kemungkinan dia ada masalah psikologi dari segi kepercayaan sebab something dalam diri dia tak selesai. Itu dalam psikiatri tu kita panggil psychodynamic. Psychodynamic ni dia tidak selesai, ada isu konflik yang tak selesai-selesai. Pada saya, selain daripada ibu bapa, orang awam ataupun mereka orang dewasa lah, perlu mereka tahu kesedaran undang-undang. Apa tu kesalahan jenayah yang melibatkan kesalahan seksual, selain daripada didikan agama lah. Pada saya, nombor satu didikan agama, keduanya adalah undang-undang, mereka perlu tahu. Konklusinya, membela nasib kanak-kanak yang menjadi mangsa pedofilia ini bukanlah mudah. Namun ini adalah tanggungjawab bersama yang harus kita pikul kerana kanak-kanak merupakan modal insan terpenting negara. Segala apa yang kita paparkan sebentar tadi dapat kita pelajari bahawa institusi kekeluargaan dan komuniti merupakan peranan yang terpenting dalam membendung gejala ini dan terus berlaku. Small and strong, kami menentang permasa kanak-kanak.